Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 20 Ogos 2021 bersama saya Jannah Kamar Zaman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'im Billah berkenan melantik Ahli Parlimen Bera Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataan pada Jumaat berkata, istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri akan dijadualkan pada 21 Ogos pada jam 2.30 petang di Istana Negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan pandangan dengan pelantikan Perdana Menteri ini, maka kerajaan perlu meneruskan usaha-usaha menerangi pandemik COVID-19 dengan segera demi kemaslahatan dan keselamatan rakyat serta kesejahteraan negara yang amat terkesan akibat krisis dan ancaman pandemik ini. Seri Paduka Baginda menzahirkan harapan agar dengan pelantikan Perdana Menteri baru ini, kemelut politik dapat diakhiri dengan segera dan kesemua ahli-ahli Dewan Rakyat dapat mengetepikan agenda politik dengan bersatu hati dan bersepakat berusaha menangani pandemik COVID-19 demi kepentingan rakyat dan negara. Seri Paduka Baginda mengulangi pandangan bahawa rakyat tidak wajar dibebankan dengan kemelut politik yang tidak berkesudahan pada ketika negara bergelut menghadapi isu kesihatan dan kemurungan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Ahli-ahli Dewan Rakyat turut diingatkan supaya mempamerkan solidariti dengan memberikan keutamaan, komitmen yang tinggi dan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan setinggi penghargaan atas sokongan berterusan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dalam menyempurnakan tanggungjawab Baginda selaku Raja berperlembagaan yang berteraskan keluhuran perlembagaan persekutuan dan kedaulatan undang-undang. Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu turut menyokong pendirian Seri Paduka Baginda kepada pembentukan kerajaan yang stabil dengan secepat mungkin berikutan peletakan jawatan Perdana Menteri dengan melakukan penelitian dan pemerhatian yang lebih mendalam menerusi surat akuan dan pengesahan melalui sesi menghadap secara fizikal dan maya dengan setiap ahli Dewan Rakyat. Seri Paduka Baginda turut menyeru seluruh rakyat agar terus bertenang dan bersama Baginda mendoakan agar negara sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhi dari sebarang musibah dan wabak COVID-19 dapat dibendung serta diakhiri dengan segera. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warus Dewan Ismail mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atas perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'im Billah melantik beliau sebagai Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-9. Beliau yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang berkata, pelantikan itu merupakan satu kebanggaan kepada rakyat terutamanya di Pahang, yang mana beliau ialah anak jati negeri ini dan ahli Parlimen Bera. Katanya dengan pelantikan ini diharapkan semua pihak memberi kerjasama agar beliau dapat menjalankan tugas dan peranannya dengan berkesan. Lebih-lebih lagi sekarang dalam usaha menangani penularan wabak pandemik COVID-19 pada hari ini menempuh rekod baru dengan lebih 23,000 kes positif. Seramai 95 murid berkeperluan khas di kawasan Dewan Negeri Tras Diraup menerima sumbangan menerusi bantuan prihatin Pahang BPP daripada Kerajaan Pahang. Sumbangan tersebut disampaikan secara pandu lalu oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram. Menerusi satu hantaran Facebook Yang Amat Berhormat Datuk Abdul Aziz, beliau berkata kesemua pelajar tersebut terdiri daripada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tengku Kudin dan Sekolah Kebangsaan SK Mahmud di daerah Raup. Beliau yang juga ahli Dewan Negeri Batu Talam telah menyampaikan kepada ibu bapa pelajar terbabit di Pekarangan Pejabat Daerah Raup. Hadir sama ialah Pegawai Daerah Raup Yang Hormat Datuk Muhammad Syahid Ismail dan Pegawai Pendidikan Daerah PPD Raup, Encik Muhammad Noor Ahmad.
Menerusi hantaran yang sama, Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz turut menyatakan penghargaan terhadap Urusetia Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Raup dan PPD Raup yang telah berusaha merencanakan program penyampaian tersebut dengan teliti di dalam kesibukan masing-masing yang masih berhadapan dengan penularan pandemik COVID-19 ketika ini. Pelantun lagu rakyat popular negeri Pahang, Roslan Madun tidak pernah jemu memperjuangkan genre berkenaan sejak bermula pada tahun 1981. Terkini, beliau yang menerima Laureate of 2 Degree dalam pertandingan lagu rakyat The International Contest of Folk Song Artists Voices of Asian Cities di Ryazan, Rusia yang diadakan secara maya bakal diundang ke konsert gala yang akan diadakan di Ryazan Regional Philharmony pada 25 September 2021 bagi mewakili negara. Beliau menyertai pertandingan berkenaan yang merupakan salah satu acara dalam Forum Antarabangsa Bandar Purba kali keempat dan sebanyak 53 buah negara menghantar penyertaan termasuk Malaysia. Disebabkan pandemik, pertandingan ini diadakan melalui video yang dikirim melalui Kedutaan Rusia di Malaysia kepada Urusetia di Ryazan di mana dua video lagu Seloka Pak Kadok dan Seloka Pak Pandey telah dihantar dan beliau mendapat Laureate of the 2 Degree iaitu gelaran atau pencapaian yang diiktiraf oleh penganjur. Menurut figura berusia 69 tahun ini lagi, beliau terharu dan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang prihatin dan begitu mengambil berat akan pembangunan dan perkembangan kesenian tradisional seperti lagu rakyat ini. Beliau sangat terharu kerana Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sering menghubunginya secara personal memberikan sokongan moral supaya terus memperjuangkan lagu-lagu rakyat negeri Pahang. Roslan Madun mula memperjuangkan lagu rakyat pada tahun 1981 di tempat kelahirannya Temeloh serta berpengalaman mengadakan persembahan seluruh Pahang dan juga negara sambil bermain rebana. Beliau mula merakamkan album tahun 2002 sehingga kini telah menghasilkan 15 buah album lagu rakyat, syair, seloka, nazam dan gurindam serta pernah mengadakan persembahan di Fukuoka, Jepun, Seoul dan Daejeon, Korea, Kemboja, Brunei, Singapura dan Indonesia. Kerana perjuangannya dalam mengangkat lagu-lagu rakyat Pahang, Pejabat Menteri Besar Pahang telah mencadangkan nama beliau untuk mendapat darjah kebesaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Manakala Kerajaan Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menganugerahkan beliau Mastero Syair di Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang pada tahun 2018 atas usaha beliau menyelidik dan mempopularkan pelbagai irama syair yang terdapat di Nusantara. Selain bergiat dalam lagu rakyat, Roslan juga bergiat dalam bidang sastra sebagai penulis. Beliau juga merupakan pengarah teater, drama TV dan filem di samping turut menjadi pengacara profesional yang telah mengacarakan beberapa program bertaraf antarabangsa. Dilantik sebagai pensyarah tamu di Universiti Sumatera Utara, Fellow Tamu Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA Universiti Kebangsaan Malaysia serta Munshi Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka, Roslan kini terus bergiat aktif dalam lagu rakyat dan dalam industri perfilman. Pahang mencatatkan sebanyak 517 kes baru COVID-19 pada hari ini dengan Kuantan mencatatkan kes tertinggi. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 250 kes baru, Temeloh 95 kes dan Bentong 46 kes. Selain itu, Maran sebanyak 31 kes, Lipis 28 kes, Bera 21 kes, Rompin 19 kes, Jerantut 15 kes, Cameron Highland dan Rauk masing-masing 5 kes dan Pekan 2 kes. Pada hari ini juga terdapat 4 kematian baru dan 2 kluster baru, kluster Kampung Sungai Lebak Bentong dan kluster Kampung Telemin Lipis.
Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Pahang meminta agar orang ramai sentiasa mengikuti saranan kerajaan bagi sentiasa menjaga SOP dan menghadkan pergerakan yang perlu sahaja sebagai kaedah berkesan dalam membendung penularan COVID-19. Walaupun beberapa kelonggaran sekatan pergerakan diberikan kepada individu yang telah menerima vaksinasi lengkap, namun ia tidak bermakna orang ramai kebal daripada jangkitan COVID-19. Justru terus amalkan langkah-langkah pencegahan untuk mengelak penularan jangkitan COVID-19 di negeri ini. Kerajaan Pahang di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar sangat mengambil peduli isu berkaitan rakyat Pahang, terutamanya yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri IR Haji Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak berkata, melalui pelbagai agensi yang ada, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang akan meneliti segala masalah yang dihadapi oleh rakyat untuk dibantu dengan sebaiknya. Dan Pahang buat pimpinan yang amat besar sentiasa berhati. Ini semua ni sebenarnya kita laksanakan waktu yang isi dan sebagainya ini dilaksanakan ekoran daripada maklum balas daripada masyarakat. Sebab tu agensi-agensi jabatan-jabatan kerajaan sentiasa juga yang turun ke lapangan dan memberi maklum balas. Dan perkara ni telah perlu sampai ke Pengetahuan Yang Amat Besar dan dalam masyarakat ekspor kita memutuskan kita kes ni disampaikan dari semasa-semasa. Sebab tu kita tengok dia ada fasa-fasa yang kita laksanakan. Ini semua ekoran daripada keprihatinan kita untuk ada keluh kesah, rintihan daripada kumpulan yang terkesan ni tadi. Kita melihat bahawa perlunya kita tampil untuk bersama-sama mereka. Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas Majlis Penyerahan Peruntukan Khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan Bantuan Prihatin Pahang BBP 2021 secara pandu lalu di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah di Bentong. Sementara itu, beliau berkata pada majlis ini seramai 72 orang wakil pegawai masjid dan surau di daerah Bentong menerima inisiatif jubah. Selain itu, katanya seramai 12 orang pekerja dan pengusaha kantin serta Dewan Makan menerima BBP, 7 orang penerima bantuan keuangan penggerak masyarakat orang asli daerah Bentong dan 2 orang penerima insentif kecemerlangan SPM 2020 daripada Sekolah Menengah Agama daerah Bentong. Katanya ini jelas membuktikan kerajaan Pahang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang prihatin akan kesusahan rakyat Pahang dan akan terus-menerus memberi pelbagai bantuan yang dapat meringankan beban rakyat Pahang. Kerajaan Pahang telah bersedia untuk membuka semula Pulau Tioman bagi kemasukan pelancong dalam masa terdekat. Ahli Dewan Negeri Tioman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein berkata, perkara ini telah pun dibangkitkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Beliau berkata pihaknya sememangnya telah bersedia untuk membuka Pulau Tioman walaupun mengetahui jangka masa agak pendek kerana akan bertemu dengan musim monsun. Beliau berkata demikian kepada media selepas program penyerahan bantuan prihatin Pahang BPP kepada 107 pengusaha bot pelancong daerah Rompin di Dewan Kuala Rompin. Turut hadir pegawai daerah Rompin yang berbahagia Encik Ahmad Nasir Muhammad Siddiq dan Pengurus Besar Tourism Malaysia Pahang Encik Kamaruddin Ibrahim. Menurut beliau lagi, bagi pematuhan prosedur operasi standard SOP, pelaksanaan gelembung pelancongan di Tioman dilihat tidak menjadi masalah. Beliau juga melihat dari segi pematuhan SOP setakat ini, Pulau Tioman antara lokasi dan penduduk sangat patuh kepada SOP dan tidak ada masalah dari segi pematuhan SOP ini. Keprihatinan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pahang meliputi pelbagai bantuan dan keperluan orang ramai dari segala aspek terutama ketika negara masih lagi berdepan situasi pandemik COVID-19 pada ketika ini. Bukan sekadar memberi tumpuan terhadap penduduk terkesan pandemik ini, malah mangsa bencana alam turut diberi tumpuan bagi memastikan kebajikan mereka tetap terjaga. Menerusi bantuan segera yang diwujudkan oleh JKM ini membolehkan pelbagai bantuan dapat disalurkan segera kepada penerima sebelum bantuan lain menyusul.
Baru-baru ini, JKM Daerah Bera telah menyampaikan bantuan segera kepada seorang mangsa ribut di Felda Purun Bera selepas rumahnya mengalami kerosakan teruk akibat dihempak pokok dalam satu kejadian ribut. Bantuan segera telah disampaikan berupa barangan keperluan awal kepada mangsa, manakala bantuan keuangan melalui peruntukan tabung malapetaka daerah akan disalurkan dalam masa terdekat. Menerusi hantaran itu juga, JKM Daerah Bera mengharapkan mangsa dan keluarga tabah menghadapi ujian dan dugaan berat tersebut. Berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang untuk mendapatkan berita terkini di negeri Pahang. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan bulan kemerdekaan. Assalamualaikum.